إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون له إلهي الفاتحة. اهدنا الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت هلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد. اللهم فقهه في الدين وعلمته التقوين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا أهل القرآن ربنا قلوبنا. اللهم أتنا حكمة يؤتي حكمة يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين والإلحمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر الشيطان والشرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan kurniaan Allah. Masih lagi kita dalam majlis pengajian kitab secara murajaah. Murajaah ini iaitu ulang kaji dalam kitab Hakikat dan Syariat yang dikatakan satu penghuraian. Masih lagi berkisar dalam sifat 20 yang merupakan tunjang kepada asas agama Islam itu sendiri, yang merupakan tunjang satu-satunya untuk kita faham. Dan benda ini wajib difahami melalui kedua-dua komponen, iaitu komponen yang kita gunakan dari segi zahiriah adalah akal fikiran dan batiniah adalah jiwa. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa kita lebih nak mengenal Allah ini dari segi batiniah. Sebab itulah pentingnya dari segi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa itu penting. Pentingnya dalam istighfar, pentingnya dalam amalan-amalan kita. Masih lagi kadang-kadang kita tengok hari ini berakhirlah Syawal. Syawal ni orang sambut lebih-lebih pula. Bila sambut Syawal tu dia tengok pula jadual ataupun kalender. Kalender mana? Kalender yang ada. Kalender yang ada tu tak sempat edit tau. Yang kita duk tengok tu. Sebab kita raya awal. Pun tak cukup-cukup raya. Itulah manusia. Manusia ini memang mudah leka dan lalai dengan dunia. Bagi mereka, orang yang beriman, mereka itu sentiasa mempersiapkan dirinya untuk sentiasa berada pada limpahan dan kurniaan Allah. Ada yang sambung lagi, bila dia tahu dia final semalam, open house non-stop. Kita kadang-kadang tanyalah diri kita. Tanya diri kita,
Duk sambut open house ni tak berhenti-henti ni ya. Puasa 6 buat tak? Tanyalah. Adakah merdeka dari segi hari raya itu membuatkan diri kita itu istiqomah dalam amalan kita di waktu bulan puasa, waktu Ramadan? Tanya juga. Bulan Ramadan bukan main amal ibadah, bukan main sedekah jariah. Adakah diteruskan dalam bulan-bulan yang lain? Bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Maka itu kita tak nak jadi kepada hamba kepada Ramadan yang dipanggil Ramadan ni. Kita tak nak. Kita nak jadi hamba kepada Allah. Hamba Allah ini adalah yang sentiasa istiqamah. Yang sentiasa dia mengingatkan diri dia, muhasabah diri dia. Dan dia ingat kepada Allah itu Malik Yaumiddin, tempat dia kembali. Malik yang memiliki hari pembalasan itu. Maka itulah dalam kita tengok hidup kita ini, pentingnya kefahaman, pentingnya penghuraian, pentingnya iaitu kita murajaah ataupun belajar demi kita mencapai kepada matlamat kehidupan. Maka kita masih dalam muka surat yang ke-27. Kita sambung balik tentang sifat 20 yang masih lagi menceritakan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat penekanan daripada yang kita tahu sifat ma'ani. Beza dia apa? Maknawiyah dia ada kaunuhu. Kaunuhu, lepas tu belakang dia ada an. Kan? Kaunuhu, keadaannya yang sentiasa yang menekankan kepada pemilik tunggal sesuatu sifat tersebut. Sifat siapa? Sifat Allah. Makna Allah ini menegaskan lagi bahawa akulah pemilik. Aku tidak mahu berkongsi dengan siapa-siapa. Aku tidak mahu kau memandang sesiapa pun melainkan aku. Itulah maksud dia. Dia tekan lagi. Maka yang dipanggil pada martabat asma. Martabat asma ni adalah sifatnya dengan yang dihuraikan dengan 99 asmaul husna. Maka kita sambung pada muka surat yang 27. Syekh Ahmad Fatani dalam kitab Faridatul Fara'id mewajibkan menyebut iaitu apa? Perkataan keadaannya. Keadaan Allah. Kaunuhu. Dalam kitab Faridatul Fara'id, dia menekankan kepada kita bahawa kita tak boleh sebut je Allah ini bersifat qadir. Allah ini bersifat sami'an, basiran. Dia suruh kita tekan lagi dengan mewajibkan. Maknanya Syekh Ahmad Fatani ini, dia kata pada kita, letak kaunuhu. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu rahman, kaunuhu rahim. Maksudnya macam tu. Nak menunjukkan keadaan Allah terhadap sesuatu sifat yang diutarakan, yang ditonjolkan melalui asma Allah. Kerana jika tiada kaunuhu, kaunuhu ni maksudnya apa? Keadaannya. Keadaan siapa? Keadaan Allah. Ia akan menjadi qadiran dengan makna zat yang memiliki kudrat. Maknanya dia masih lagi bersifat longgar. Walaupun kita tahu qadiran itu adalah yang milik kudrat tersebut. Pemilik tunggal. Kita tahu Allah milik. Tapi bila kita tekan lagi, kaunuhu qadiran, maknanya mengatakan bahawa bersifat kudrat itu sifat Allah. Muridan dengan makna zat yang memiliki iradah. Aliman iaitu zat yang memiliki ilmu. Dan begitulah yang lain. Ia mewajib menjadikan maknawiyah sebagai zat bukannya sifat yang membawa kepada bersusunnya zat. Maksudnya di sini dia nak kata maknawiyah sifat tersebut adalah sebagai zat. Zat yang sesuatu yang kita tak boleh rungkai tentang kudratnya Allah, iradatnya Allah, muridannya Allah, kalamun Allah, aliman Allah ni kita tak boleh nak hurai. Dan bukannya sifat yang membawa kepada susunnya zat tersebut. Ini bagi Syekh Ahmad Al-Fatani punya huraian. Ada zat yang berkuasa, ada zat yang berkehendak. Ada zat yang berilmu dan yang lainnya. Maha suci Allah. Daripada zat yang tersusun pada beberapa bahagian. Maha suci Allah ini dengan lafaz subhanallah. Maha suci engkau. Kita mensucikan ataupun Allah itu mensucikan zatnya tersebut mengatakan bahawa sifatnya itu suci.
maka dia tersusun pada beberapa bahagian. Kalau part ni pun kita rasa nak murajaah pun, Masya Allah, rasa macam pening juga kepala. Tapi kita ambil basic je lah. Nak lebih pada dalam tu, dia ada lagi huraian yang lebih dalam. Maka kita tengok, kita ukur akan diri kita. Kita tak payah ukur orang. Kaum Mu'tazilah menolak Allah mempunyai sifat. Ni kaum Mu'tazilah. Maknanya dia kata Allah ini tidak bersifat. Allah ini tidak ada sifat ilmu. Allah itu tidak ada sifat kudrat. Allah ini tidak ada sifat iradat. Dia tak ada. Ini kaum Mu'tazilah. Kita cuba tanya diri kita. Kita ada tak rasa macam tu? Tetapi kita adalah ikutan ahli sunnah wal jamaah. ASWJ itu ahli sunnah wal jamaah. Short form kepada ahli sunnah wal jamaah yang dikatakan Malaysia ini dominan kepada pendapat atau golongan atau ikutan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan main persen-persen. Hampir 100% yang kita gunakan di atas Malaysia ini adalah daripada Imam Syafi'i dan mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dia kata apa? Dia mewajibkan Allah mempunyai sifat. Kaum Mu'tazilah dia kata Allah ni tak ada sifat. Dan zat ialah dirinya. Diri siapa? Diri Allah itu sendiri. Adapun sifat ialah perangai ataupun kelakuan zat. Contoh, bila kita nak faham. Contohnya dia kata adapun sifat ialah perangai. Dia bermaksud sebegini. Contohnya kita ambil satu nama Allah Ar-Rahman. Namanya, dirinya yang maha pengasih. Perangai dia maha mengasihani. Kelakuan zatnya sentiasa kasih, memberi kasih kepada alam, kepada makhluk. Itu sifatnya. Allah ini bersifat apa lagi? Yang berkehendak. Al-Qadir. Namanya. Zatnya Al-Qadir. Yang berkehendak. Apakah sifatnya? Perangai dia. Ataupun kelakuan tersebut. Dia berkehendak kepada siapa yang dia nak. Macam malam ni kita tengok. Kita ni 3-4 orang ni macam 360 orang yang sampai Zoom kita ni jam. Sebab tak boleh orang masuk. Allah berkehendak pada kita untuk masuk. Bukan sebab kita nak. Ada orang yang nak tapi tak. Maka kita ini dalam sesi murajaah kedua-dua belah pihak. Bagi pihak saya sebagai orang kata khadam kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ilmu Allah yang bagi faham itu Allah, dan pendengar adalah sebagai khadam untuk mendengar. Dua-dua ada dia punya, kita panggil pro and cons. Dua-dua ada malas dan rajin. Dua-dua ada orang kata apa? Perangai. Kadang-kadang ni jangan kata penceramah ni rajin dia nak bercakap. Dia lagi rajin nak mendengar. Sebab dia dah penat cakap. Contohnya kan. Kerja dia bercakap dia. Satu masa dia nak mendengar juga. Dia jumpa orang dia nak bercakap. Maka kita tengok sifat Allah yang berkehendak. Dia kehendak kepada siapa yang dia nak. Mungkin kita lebih faham tentang kelakuan dan perangai. Perangai ni agak tak manis lah. Mungkin kita boleh cerita tentang sifat zat tersebut. Keduanya tidak boleh berpisah. Wujud zat tanpa sifat adalah mustahil. Maknanya nak cakap wujudnya zat, adanya zat Ar-Rahman, tetapi tak adanya kasih Allah pada alam. Tak boleh. Ataupun adanya kasih pada alam. Contohnya kita berkasih sayang tetapi tidak mengisbatkan di atas kasih sayang yang terpalit atau terikat daripada kasih sayang yang Allah titipkan di antara kita. Contohnya dalam hubungan suami isteri. Suami isteri kita kata sebab saya lah berkorban untuk dia, saya sayang dia, suami saya cinta pertama saya, atas pengorbanan cinta dan sekian bin sekian. Tanpa kita mengisbatkan kepada cinta itu Allah yang punya, maka ianya tidak boleh. Ini maksud dia, dia berkait di antara dua-dua. Contohnya dari segi makan dan juga rezeki. Hari dah makan dah? Dah. Makan itu adalah satu benda yang kita makan. Di sebalik makan tu ada kenyang. Kan? Boleh pisah tak makan dengan kenyang? Mana boleh pisah? Boleh tak makan, lepas tu kenyang?
Oh, dah makan dah? Tak, saya memang dah kenyang. Habis awak makan tak? Tak, saya tak perlu makan. Saya memang kenyang sentiasa. Tak boleh. Maknanya dia ada perkaitan di antara dua-dua. Contohnya nak dikatakan tiba-tiba pandai. Awak belajar tak? Tak, tapi saya pandai lah. Macam mana awak pandai? Saya pandai lah. Dia berkait. Dari segi belajar ni pun, macam mana awak dapat ilham? Contoh kan, saya duduk-duduk menung, zikir-zikir sezahan, saya dapat ilham. Ilham ni maksudnya ada benda yang bercerita kat dalam ni. Saya dapat. Oh ya ke? Yalah. Allah itu sekian bin sekian. Nampak macam bagus. Macam best kan? Oh, dia ni makam lain. Kita kena faham betul-betul. Memang dia makam lain. Dia makam apa? Makam jin dan iblis. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab Rasulullah pun belajar siapa cikgu dia? Jibril. Kita siapa nak duduk-duduk, duduk dapat ilham. Saya dapat ilham Ustazah. Tak payah mengaji lah kitab-kitab hakikat syariat ni. Saya pandai semua dah ni. Tak boleh. Maknanya nak dapat ilmu dengan belajar. Nak dapat pahala dengan amal. Macam itulah yang dikata berpisah tiada. Maksudnya kan. Tanpa memiliki sifat mendengar, melihat, berkata, berilmu, kudrat, iradah, maka ianya hanya nyawa yang tiada berfungsi atau zat yang tiada berbekas. Contohnya, kalau kita tengok penulis ni adalah Walid Al-Malik. Bahasa dia sangat puitis. Bahasa dia sangat halus. Bahasa dia macam sangat berbunga-bunga. Kadang-kadang kita apa benda dia nak cakap ni. Cuba cakap straight to the point. Kan? Maknanya dia nak bagi tahu tanpa ada yang mendengar. Maknanya, maksudnya, bayangkan kita tak ada telinga tapi boleh dengar. Awak dengar pakai apa? Mata. Tak pelik. Maksudnya, ia ada berkait. Melihat. Melihat melalui mana? Saya ada mata. Orang buta macam mana cara dia melihat? Allah terangkan mata hati mereka. Itu maksud dia. Berkata-kata. Macam mana nak kata-kata? Tapi hari ni tak payah berkata pakai mulut. Berkata pakai jari je. Tak. Berkata lah. Berilmu contohnya. Maka ia hanya nyawa yang tiada berfungsi. Kalau dia tak ada sifat. Dia ada telinga tapi dia tak boleh mendengar. Maksudnya begitu. Tiada berfungsi atau zat yang tidak memberi bekas. Satu benda Allah ini dia ada zat tapi dia tak bagi bekas terhadap pendengaran tersebut. Pada hakikatnya sifat Allah bukannya tersusun atau bercerai antara satu dengan yang lain. Sifat Allah tak, dia itu yang kita susah nak cerita. Dahlah dia kata tak tersusun, lepas tu tak bercerai. Tak kebelik. Ini memang Allah ini memang tak tidur, tak makan. Dia ada di mana saja tapi dia ada satu. Takkan kita nampak macam mana nak fikir tentang Allah ni. Macam ni lah. Sifat Allah bukannya tersusun. Maknanya nak cerita dia berterabur lah. Tak juga, dia tak bercerai. Sifat Allah tu, siapa yang boleh hurai memang nak menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Dia tidak tersusun namun dia tidak bercerai. Dia tidak lelaki, dia juga tidak perempuan, tidak berjantina. Dia satu tapi berada di mana saja. Macam mana kita nak cerita? Untuk menunjukkan akan, macam mana nak cerita ni lah. Macam tu lah. Sampai kita rasa, sampai rasa bahasanya macam speechless. Macam Allahu Akbar. Sampai macam dah tak boleh kata. Contoh kita pergi dekat satu tempat tu kan. Kita tengok tempat tu cantik sangat. Kita menung. Tengok tu sampai dah tak terkata nak cakap lah. Macam tu lah maksudnya. Ia disusun demikian rupa hanya dalam sebutan dan untuk mudahkan kefahaman. Maknanya nampak seperti ianya tersusun. Kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basirah. Macam tersusun. Tapi sebenarnya adalah untuk bagi mudah faham. Hakikatnya dia tak ada susun-susun pun. Seperti Ali memiliki sifat melihat, mendengar, bercakap, bijak, berani, pemaaf atau lainnya. Ali itu hanya satu. Tetapi sifatnya banyak. Yang hanya menggambarkan akan sifat dirinya. Ini tidak termasuk dirinya memiliki bilangan-bilangan sifat yang berpisah antara satu dengan yang lain. Maksudnya Allah ini satu je.
Sifat dia banyak. Mendengar, berkehendak, semua atas dia. Nak nunjukkan dia ni banyak pun tidak. Itu maksud dia. Maka tiada berpisah zat dengan sifat seperti kertas putih dengan putih. Ini lagi gila punya nak faham. Kertas putih dengan putih. Contoh, kita ada satu kertas putih. Satu kertas putih kita ambil, kemudian kita ambil pen yang warna putih macam kertas ni. Kita pun tulis. Tetapi tulisan kita jangan tekan, jangan apa. Jangan bagi berbekas. Tu maksud dia. Kertas putih dengan putih. Boleh beza tak? Tak boleh beza. Kertas adalah zat, warna putih adalah sifat. Kertas ini adalah satu-satunya. Kertas ni satu-satunya. Warna putih sifat kertas tadi. Macam mana nak faham, nak terang pun tak faham macam mana gaya. Kita kata, okey, contohnya saya cakap, okey Azira minta tolong, boleh tak pergi ambil kertas? Saya cakap macam itulah maksudnya kan. Maksudnya, lepas tu dia pun cakap, dia tak tanya saya pun. Dominan kertas mesti warna putih. Kalau ambil kertas, saya mak nak tulis sekejap. Takkan kita ambil kertas purple lah. Kan? Maksudnya macam tu. Dia memang dominan. Kemudian kita tengok lagi, dia kata contohnya batu hajar aswad yang bersifat hitam. Batu adalah zat, hitam adalah sifat. Bila sebut je batu hajar aswad nampak hitam ke nampak putih? Dia nampak batu tu warna putih. Itu maksud dia. Kayu yang diwarnakan biru, kayu adalah zat, tetap juga kita panggil kayu. Walaupun dia tukar warna biru, biru ni dominan dengan air laut. Tak adalah kita kata, okey lepas color kayu tu warna biru, kita panggil kayu tadi tukar jadi air laut. Tak boleh. Tetap juga kita panggil kayu. Maknanya sifat kayu tadi masih lagi keras. Begitulah. Maka jika dimisalkan lagi, jika seorang mahu mengenali raja kayu, maka akan dikabarkan sifat yang wajib bagi raja kayu tersebut seperti warnanya, baunya, rasanya, khasiat dan lainnya. Maknanya lebih spesifik. Ini dalam konteks di mana penulis bagi misalan. Kan? Macam contohnya kayu tu, kayu jati. Apakah yang dipanggil tentang kriteria kayu jati? Macam mana? Apakah sifat-sifat dia, harga dia, nak dapat kat mana, umur dia berapa yang lebih bagus. Contoh sampai tahap tu. Sebenarnya Allah buat benda ini semua untuk kita berfikir, afala yatadabat baru. Untuk kita berfikir sehingga kita kata, Masya Allah, engkau memang hebat ya Allah. Nak cerita pasal kayu jati, kayu getah, kayu apa lagi? Kayu manis, apa lagi? Pun kita masih lagi. Macam Zira dia pernah buat research tentang semut. Berjuta jenis semut. Semut kalau yang antena dia macam ni, cerita gini. Antena dia kat depan hidung, cerita gini. Semut kalau reverse ke belakang, cerita gini. Semut yang macam-macam. Menunjukkan kehebatan sifat Allah tersebut. Kenapa Allah nak cipta semua ni? Sebab aku nak tunjuk akan zat aku ni tadi. Supaya apa? Engkau kagum. Bila engkau kagum ataupun apabila kita kagum dengan Allah, kita akan tertunduk dengan Allah. Contohnya kalau kita ni bekerja. Kerja dengan bos kita kan. Pergi kerja kan. Kita mula-mula tak kenal dia. Lepas tu bos kita tengok-tengok gaji dia bagi kita gaji 3,000. Gaji 3,000, raya dia naikkan kita bonus. 3,000 lagi. 6,000. Lepas tu bos kita ni macam kita ingin mengenali diri dia. Dia ni bagus jugalah. Dermawan lah dia ni. Kan? Apa kereta dia? Tengok-tengok. Kejap pakai BM. Kejap pakai Mercedes. Kejap pakai Velfire. Kejap lagi pakai Peugeot. Kejap lagi pakai macam-macam kereta. Kan? Kita ingin mengenali diri dia. Lepas tu kita pun dengar. Kita dengar orang cerita pasal bos kita. Bos kita ni sekian bin sekian. Dia kata kan. Bos kita ni bagusnya menjaga kebajikan. Sampai kita rasa, Masya Allah, tersungkur kita dekat dia tu. Kagum. Sebab tu Allah ciptakan alam ini, Allah ciptakan makhluk supaya kita kagum dengan kebesaran Allah sehingga kita tersungkur di hadapan Allah. Maksudnya sampai macam bukan dia cipta sia-sia.
Contoh, saya bagi satu contoh. Sebenarnya dekat alam ini semuanya ada bunyi. Termasuk bunyi angin. Bukan angin kipas kita yang kita duk pusing bunyi angin ni, tidak. Angin yang lalu ni ada bunyi. Tetapi kita dengar tak? Tak dengar. Adakah telinga kita pekak? Tak pekak. Tapi bayangkan kalau semua orang boleh dengar bunyi angin. Ui, gila kita semua. Kita tengok jantung kita dengan telinga. Tak jauh. Degupan jantung kita tak terdengar dek telinga. Bayangkan kalau dengar. Angin ada bunyi. Sekitar alam ni ada bunyi. Tapi Allah tutup. Nunjukkan kebesaran Allah. Sayang, kasih Allah kepada kita. Maka kita tengok lagi. Juga yang akan digambarkan sifat mustahil bagi kayu tersebut agar kita ni tak tertipu. Maknanya bila kita faham akan sifat Allah, perangai Allah, ataupun kita panggil sifat 20, sifatnya, perilakunya, zat ini, kita tak tertipu lah dengan segala ilmu yang mendatang pada kita. Sebab kita dah faham. Sebab tu penting faham sifat 20 ni. Kita takut-takut kita ni tergolong pada golongan Mu'tazilah. Kita takut-takut kita ni ada pegangan apa? Qadariyah. Kita duk cakap orang, kita pun sama. Sebab tu penting untuk kita belajar agar akidah kita tidak terpesong. Jika tiada sifat, bagaimana kita dapat mengenali raja kayu tersebut? Maknanya sifat kayu jati, okey, kita tengok kayu macam sama, tapi sifatnya kayu jati ni mungkin lebih berat. Mungkin struktur kayu dia lenggok macam ni. Mungkin dia lebih kilat. Macam-macam lah. Kan? Untuk kita lebih tahu. Sifat dan zat adalah satu. Zat adalah dirinya. Sifat adalah perangai. Sifat dan zat satu. Zat itu adalah diri dia sendiri. Maka sifat itu adalah perangai dia. Menunjukkan siapakah dia. Itu kita baru faham. Bahawa Allah ini hakikatnya satu lah. Walaupun sifatnya banyak. Kita jangan jadi macam orang yang agama lain kan. Okey, kalau Tuhan balas dendam, macam ni pula Tuhan dia. Mungkin Tuhan pegang pedang. Tuhan yang sihir macam ni pula. Banyak kepala ular. Contoh. Tuhan kita tak. Dia tetap satu. Allah satu-satunya, dialah yang pembalas segala kejahatan, dialah pembalas segala kebaikan, dialah yang mencipta syurga, dia jugalah mencipta neraka. Kita jangan mempelbagaikan Tuhan kita. Maka antara nas yang membuktikan Allah memiliki sifat adalah kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, dia tu maknanya Allah. Pencipta langit dan bumi. Kalau kita tengok samawati wal ard ni langit dan bumi ya. Pencipta. Dia satu-satunya. Tak ada campur tangan orang lain. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan. Dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dan dijadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satu pun yang serupa dengan dia. Dia tu siapa? Allah. Dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Yang menunjukkan Allah ini ada sifat satu-satunya. Dialah yang pencipta. Pencipta satu-satunya. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Maka sabda Rasulullah SAW, Allahumma, ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan engkau. Ini biasa kalau kita tengok dalam pelajaran tauhid, tasawuf, dia suka sangat ayat ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ini adalah kalimah tauhid. Satu-satunya. Janganlah kita, baca Ustazah. Ya baca tapi gegar. Gegar macam mana? Dah baca la ilaha illa anta. Tapi jumpa hantu, la ilaha illa anta. Tak ada Allah tu. Kemudian kita tengok, alaika tawakkaltu, kepadamu aku menyerah diriku. Ini Rasulullah. Dia serah diri dia. Maka kehidupan kita ini kena buat penyerahan bulat-bulat di hadapan Allah.
Bukan kita ini rancang, lepas tu kitalah memberi segala keputusan dan kitalah yang memberi kejayaan. Kenapa hari ni anda berjaya? Cuba ceritakan sejarah kejayaan anda. Dia mulalah nak cerita. Dia nak mulalah nak create story. Dulu saya meniaga pasar malam je. Siang malam saya buka. Dengan usaha saya sekian bin sekian, saya gini gitu. Nampak saya tu. Tadi dia kata apa? La ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Nampak? Kat sini pun kalah. Tang berjaya dia lah. Dulu. Kalaulah saya, kalau pula dah. Kalau saya lah tak pergi berniaga kat pasar malam tu, saya tak akan dapat rumah besar macam ni. Biasa ayat tu. Takut-takut kita sebut. Di manakah perkataan alaika tawakkal tu? Kepada engkau aku menyerahkan diriku. Tu kadang-kadang kita ni duk hafal lazimi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Duk amal-amal tapi bila tiba je kejayaan, cuba ceritakan kejayaan Hazirah. Saya kan ustazah dulu kan, kalau sebelum saya sampai macam ni kan, saya lah pergi, baru saya dapat ilmu baru sekarang. Di manakah tawakal tu Allah? Sebab itulah kalam bismillah. Basin min alif lam lam ha. Bismi. Apa maksud dia? Dengan nama Allah. Dia tak sambung lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab tu basmalah. Ada orang cakap, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Orang tak cakap. Apa-apa nak start kerja, alim ulama kata, okey, sebelum apa baca Bismillah. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penuhnya Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi sebenarnya kalam Bismillah, bis tu dengan. Makna kita tak boleh buat apa-apa tanpa Allah. Nampak? Sebab tu kalau makan tak kenyang sebab tak ada dengan nama Allah. Dengan Allah. Kita tak boleh hidup jika tak ada dengan. Allah boleh dia tak payah letak bar. Dia letak sin mim. Nama Allah. Tak ada dengan. Tak boleh. Maka kita ni pergantungan kita. Apa-apa kita buat ni semua dengan Allah. Dengan Allah. Ingat dalam diri. Bila berjaya nanti manalah tahu siapa-siapalah berjaya kat sini, Datin ke, kat Umul ke berjaya kan. Ingat, kita dengan Allah, bukan kita sendiri. Jaga tutur kata kita ni. Takut-takut kita terlepas. Maka kita tengok lagi, Masya Allah kan. Engkau Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Arsyil azim, keagungan. Kita tengok lepas arasy ada apa? Air. Lepas air ada syurga. Lepas syurga ada tingkatan syurga. Syurga ada 7 lapisan. Neraka ada 8. Kenapa ada lebih 1? Allah tak sabar nak azab umat manusia. Kita kena tanyalah. Kita ni syurga yang mana? Duk pakat minta, ya Allah aku nak syurga. Mintalah kalau boleh minta dengan Allah. Syurga yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tak minta dunia tak habis-habis. Minta apa? Apa lagi kita kadang-kadang minta perkara yang paling murah di sisi Allah. Kereta besar, rumah besar. Apa lagi yang besar? Cincin besar, duit besar. Badan tak nak besar tu yang saya pelik. Badan nak kurus. Dah besar tu besarlah semua. Kan? Tapi tak nak. Maka kita minta dengan Allah. Dapatlah kita amal ibadah yang besar di sisi Allah. Kebaikan di sisi Allah. Maka kita tengok, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan berlaku. Ini pun kalimah tauhid. Hari ini berlaku krisis ekonomi makanan. Ni ayat dia. Wa ma lam yasha' la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya ya Allah. Tidak ada daya melainkan semuanya daya-Mu ya Allah. Kenapa hari ini berlaku? Asbab je. Rusia bergaduh dengan Ukraine. Asbab semata je. Susut ekonomi asbab. Tapi sebenarnya wa ma lam yasha' lam yakun. Allah berkehendak. Sebab apa Allah berkehendak? Allah nak bagi peringatan pada kita.
Kenapa Allah nak bagi peringatan pada kita? Sebab kita selalu lalai. Kenapa kita selalu lalai? Sebab kita ni selalu leka. Kenapa kita selalu leka? Kita tenggelam dengan dunia. Sebab tu Allah ni bagi lagi peringatan. Tu pun masih lagi tidak ambil memberi peringatan. Tak ambil sebagai satu peringatan untuk bersiap sedia. Rasulullah pun dia kumpul setahun makanannya sebagai syariat. Hadis Rasulullah SAW, dia buat persiapan apabila datangnya satu mimpi daripada para sahabat, dia kata akan kemarau 7 tahun. Apa dia buat? Tu mimpi. Kita hari ni ulama' duk cakap, ahli falak duk cakap, apa tindakan kita? Tak apalah ustazah, boleh zikir je kan. Terzikir insya-Allah kenyang. Cuba zikir tengok. Minta maaf cakap. Hari ni esok kita puasa. Lepas tu jangan buka. Zikir je. Contoh. Kita belum sampai tahap itu. Selagi ada, selagi itulah kita buat persiapan. Tahu nak mati kan? Tahu tak tarikh? Tak tahu. Tapi kita buat persiapan untuk kematian. Nak beramal, nak ini, takut esok lusa mati ustazah. Contoh kan? Macam itulah maksud dia. Tak lari. Siapa yang terror power, the power of zikir tu kan, zikir kenyang, alhamdulillah. Tapi kita risau, kita takut. Anak-anak kita takut mak ayah kita. Kitab apa? Kitab Allah Syariat dan Hakikat Suatu Penghuraian. Kitab ni Kak. Ni Ustaz Iqbal ada hurai Kak? Ya, Walid. Ni. Alamak, tak nampak Kak. Ni. Lubang hidung je nampak. Abailah lubang hidung. Akak ambil sekarang. Muka surat. Muka surat 27. 28 dah Kak. Okey Ustazah, maaf. Muka surat berapa? Surat 28 dah Kak. Kejap. Okey, baik. Buka. Akak ni nota si penuh. Kalau saya salah, akak betul kan? Masya Allah. Okey. Maka kita tengoklah benda-benda macam ni. Krisis ekonomi. Asbab Ukraine dengan Rusia ikut hentam dia lah. Dia nak bergaduh perang ke, konspirasi ke, apa pandemik ke, memang dia orang plan pun ikut dia lah kan. Contohnya kan. Tapi kita buat persiapan. Persiapan di antara sunnah. Janganlah melampau-lampau pergi buat persiap. Beli sekali, kejap lagi semua duk pakat pergi Tesco beli beras sampai 300 kilo. Lalah tak prepping, tak frap. Itu tak compact. Lalah bubuk semua. Tu salah. Ada ilmu. Maka kita buatlah persiapan diri kita. Contoh nak pergi haji, kena ada bersiap juga. Kenalah simpan duit. Takkan, tak apalah ustazah. Kita pergi haji ni kan sebab duit ustazah. Berat lah. Habis kita pergi haji kan sebab pasport. Memang betul tak semua orang. Ada persiapan dia. Maksudnya macam tu. Maka dia nak bagi tahu tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aku menyedari bahawa sesungguhnya Allah berkuasa terhadap sesuatu dan pengetahuannya juga meliputi segala sesuatu. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbati anta ahizu binasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim. Ramai yang jadikan sabda Rasulullah ini menjadi satu doa. Iaitu, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan nafsu. Nafsu siapa? Nafsu kita sendiri. Itu maksudnya. Inni a'udzubika min syarri nafsi. Ini yang ada dengan diri kita. Tak payah nak salah iblis setan. Kita dengan nafsu pun kalah, lepas tu salah iblis. Iblis tu nombor 2. Part 2. Sebab tu kadang-kadang saya suka juga amal iaitu Allahumma inni a'udzubika min amiltu wa min syarri ma la a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsin. Nafsin tu maknanya nafsu lah. Nafsu-nafsi kita. Wa min syarri syaitani, daripada gangguan iblis dan syaitan, dan daripada segala kesyirikan. Minta perlindungan Allah. Maka binatang yang melata sedang dirimu lah yang memegang ubun-ubunnya. Bila perkataan ubun-ubunnya, apa maksudnya?
Kalau Allah kata tentang pegang ubun-ubun, ubun-ubun. Ni kan. Kalau maksudnya dekat sini, min syarri kulli dabbati anta ahizu binasiyati. Ubun-ubun. Maksud. Maksudnya lebih pada sihir. Ada ulama yang pesan, dia cakap kalau tentang perkataan pegang ubun-ubun ni, kan Rasulullah kan ada dia punya hadis tu, dia kata dia sihir kan, daripada yang memegang ubun-ubun. Maknanya Allah lah pegang ubun-ubun kita. Jika ada kita minta perlindungan daripada Allah, daripada segala gangguan-gangguan yang tidak baik ini. Sesungguhnya inna rabbi ala siratim mustaqim. Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Kan kita dah baca dekat dalam Al-Fatihah tu, mustaqim, jalan yang lurus. Macam kadang-kadang kita tengok ada satu cerita lawak tu, dia tak pandai cakap Arab. Pak Arab tu tanya, nak pergi mana? Macam itulah bahasa Arab ni kan. Dia pun tak tahu. Sekali dia jawab apa kat orang tu, ihdinas siratal mustaqim, pergilah jalan yang lurus. Dia tak tahu nak cakap Arab, dia kata ihdinas siratal mustaqim. Maknanya nak cakap berjalan lurus lah macam tu kan. Tapi tak faham cakap Arab. Maknanya dia guna ayat itu. Maka selawat dan salam pada Habibullah. Habibullah ni ada galaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat atas Nabi, wahai saudaraku, cintai sunnahnya. Sunnah Rasulullah ni amat ditinggalkan pada hari ini. Maka kita ni berjuang lah. Berjuang dalam kita nak membawa sunnah Rasulullah ni. Kita lah. Orang duk cium minyak wangi, kita duk bau buhor berasap-rasap tu. Orang duk cium minyak wangi Chanel, kita duk bau minyak kasturi pening tu. Contoh macam tu lah. Kan kita ni melawan arus. Orang gosok gigi pakai macam-macam, kita pakai siwak. Maksudnya nampak kita melawan arus. Susahlah. Tapi kita kena bawa agar pegangan kita ini padu. Untuk apa? Apa yang kita buat ini semua akhirnya kita akan mendapat secebis raihan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Cintai sunnahnya, dengannya kamu akan memiliki cahaya yang membuka pintu ketauhidan. Maknanya cinta pada sunnah Nabi ni, Allah kata apa? Buka pintu tauhid, iaitu ihsan. Hari ni ihsan lah yang ramai orang tak ada. Ihsan ni paling kurang. Tercabut ihsan. Ihsan ni macam mana? Belah kasihan tak ada. Sebab tu Islam ni dia ada 3. Islam, iman dan ihsan. 3 rangkuman ini. Dan menanggalkan kekotoran syirik pada batinmu. Banyak selawat. Cinta sunnah. Maka apa yang kita dapat? Terbuka cahaya. Dalam hati kita, tertanggallah segala syirik dalam batin. Batin ni bukan zahir. Sebab tu kadang-kadang kita tengok Allah ini sangat baik. Dia tak buka pun pada kita aib kita. Kalau Allah buka aib kita ni, ya Allah, tak ada kawan gitu. Isteri dengan suami bercerai. Anak dengan mak boleh tak mengaku anak mak. Ni sebab Allah tutup aib. Kasihnya Allah. Aib yang bagaimana? Hati kita ni. Contohnya lah kan. Kita ni dalam hati. Paling susah nak jaga hati. Kita dengan Allah ni senang. Kita dengan manusia sangat payah. Sebab benda yang kita nampak tu ujian kita. Sebab tu orang alim, ulama, orang beriman di jalan tunduk. Dia tak nak angkat. Dia tak nak angkat mata dia. Kita angkat dan buka besar-besar sikit. Bagi nampak. Takut kan langgar orang kan. Bayangkan contoh depan kita kan, tiba-tiba orang tu pakai baju tak kurang kain. Mata kita besar. Hati dia sama. Sebab tu orang beriman dia jaga hati dia. Sebab tu dia tak nak pandang. Dia takut terdetik lah. Detik dalam hati. Sesungguhnya mereka itu dalam ujian Allah. Contoh kita jumpa maknyah. Maknyah apa yang dah tukar buah dada contoh kan. Mereka tu dalam ujian, tak terima hidayah. Kita ni mungkinlah pakai cantik sikit lah. Baguslah kan. Tutup aurat sempurna kan. Tiba-tiba angkat je mata kita, kita tengok je. Hati kita berdetik. Habis. Maka banyak jaga hati. Hati inilah yang paling susah kita nak jaga. Moga-moga Allah berikan keampunan kepada kita. InsyaAllah kita tengok pada muka surat 30. InsyaAllah kita merajaah sikit je. Iaitu Allah dan makhluk.
Allah ialah zat, sifat, asma' dan af'al. Ini biasa kita dengar. Allah ialah zat. Zat satu pecah pada sifat. Dia ada sifat. Sifatnya terpecah pada asma'nya. Asma' Allah. Af'al adalah perbuatan Allah. Ini lebih mudah faham dengan Asma'ul Husna. Contoh, zat Allah satu-satunya. Dia tak ada zat lain. Tapi di bawah Allah itu dia ada asma' Allah. 99 pecahan. Ada Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman. Af'alnya, perbuatannya adalah kasih kepada semua. Yang maha pengasih. Ar-Rahim. Yang maha penyayang. Rahim ni kadang-kadang kita selalu salah hujah, iaitu Allah yang maha mencintai. Tapi sebenarnya Rahim Allah ni pada orang yang beriman, apabila engkau diberikan hidayah, engkau tidak mengikuti, kemudian engkau engkar, engkau akan diazab. Ini Rahim Allah. Kita selalu cakap Rahim no, ini untuk orang kafir, ini untuk orang Islam. Salah. Bukan salah, tidak tepat. Rahman pengasih. Kita minta-minta Allah ni Ar-Rahman je pada kita. Rahim ni bagi orang yang beriman ataupun orang yang melakukan kesalahan, setelah diberi taufik dan hidayah, dia bagi. Dia buat balik keingkaran, maka Allah tidak sabar azab dia. Ini bagi golongan macam kita. Wa na'udzubillah min zalik. Okay, kita belajar, kita tahu tapi kita buat. Allah memang tidak sabar untuk mengazab kita. Tapi jangan jadikan satu lesen. Lepas ni tak nak belajar lah Ustazah. Baik, tak payah belajar daripada tahu. Tahu lagi saya kena azab. Maka kita tengok bagaimanakah Allah urai. Maka zat ialah diri Allah satu-satunya. Sifat ialah tabiat ataupun perangai dia. Ataupun apa yang Allah ingin ceritakan tentang dirinya seperti api. Kita tengok api. Tapi api itu mestilah panas. Tak percaya pergi buka api kat dapur, tiba-tiba pegang. Sejuk lah Ustazah. Itu Nabi Ibrahim. Tu kisah Nabi Ibrahim lah. Janganlah test-test. Kan? Kalau kita tengok ais. Tak payah sentuh. Kita tahu sejuk. Itu maksud dia lah. Asma' ialah nama bagi tabiat ataupun perangai. Perangai Allah. Contoh kalau kita lah. Contohnya kalau kita tengok. Okey. Kalau kita namanya... Panggillah seorang lelaki namanya Harun. Harun ni kadang-kadang kita kata, kalau nama Harun ni mesti dia macam ni, macam ni. Macam itulah. Tapi jaranglah yang dapat sekali. Contoh, orang kata kalau orang nama Siti ni dululah masa saya kecil-kecil. Siapa yang ada Siti ni mesti comel. Nama siapa ada Siti mesti comel. Tapi saya akuilah saya comel. Ni kurang. Contohlah kan. Maka betul, Ustazah comel tu. Betul. Setuju. Setuju kan. Okeylah, betul lah. Nanti jangan lupa coklat Singapura untuk saya. Okey, seperti sifatnya yang amat memaafkan hamba-Nya dinamakan Al-Ghafar, yang maha pengampun, yang sentiasa mengatur alam dengan sempurna dinamakan Al-Qadir, yang maha berkehendak, yang maha mengatur. Begitulah juga yang lain. Manakala af'al ialah perbuatan bagi menzahirkan sifat seperti penciptaannya terhadap alam dan sebagainya. Maknanya nak ceritakan Allah ini dia terlibat dengan semua aspek dan perkara. Dia tak ada pun, yang macam ni Allah tak ambil tahu. Tak, semua terlibat. Dia terlibat semua. Maka kita sebab tu dia kata bis dengan Allah, dengan nama tu iaitu nama Allah, zat, sifat, perbuatannya itu tak ada pisah. Contoh ngantuk jawapannya tidur, lepas tidur segar tu adalah perbuatan, satu perbuatan. Garam, apa sifatnya? Masin. Gula, apa sifatnya? Manis. Tapi nak cerita manis tu macam mana? Boleh cerita tak? Cuba cerita dengan saya, macam mana nak cerita manis tu? Gula ni manis. Macam mana nak cakap? Cuba hurai. Buat thesis sikit, research tentang manis. Boleh cerita. Kena rasa lah. Begitu juga dengan cinta Allah. Kak, apa akak ni duk selawat berpuluh ribu ni kan kak? Apa rasa? Kak Faizah pun cerita. Sekian. Dia cerita sampai berbuih mulut. Boleh buat jurnal. Kan? Tapi boleh tak transfer rasa dia? Tak boleh. Melainkan kita buat.
Kita buat pun kita rasa. Tak buat nak rasa benda. Maksudnya rasa itu yang penting dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujud makhluk dalam qabdah Ar-Rahman. Hakikat sebenar wujud tanpa berhajat kepada wujud yang lain hanyalah Allah. Ini bahasa apa pun saya tak faham. Nampak? Ini ya sifat Allah. Ini susah nak hurai. Sebenar wujud tanpa berhajat kepada wujud. Wujud tanpa hajat kepada wujud. Maknanya dia tak ada apa-apa pun agenda. Hanyalah diri Allah. Kita ni wujudnya ada sesuatu yang wujud ada kerana kewujudan. Kenalah contoh pergi kat depan rumah nak tanam pokok mangga kena pakai benih mangga. Jangan tanam pokok bawang timbulnya pokok mangga, tak boleh. Maknanya itu ada sesuatu. Tetapi Allah ni dia tak perlu pun. Sebenar-benarnya hakikat sebenar. Sebab apa? Memang Allah ni super duper power lah. Kalau dia nak kata, okey esok kau jadi jutawan, jadi je kita. Bukan ikut keturunan. Esok kau jadi keturunan raja, jadi je kita. Semua boleh bagi Allah. Dia tidak ada hajat. Tetapi kita berhajat kepada dia. Maka kita tengok wujud makhluk dan alam adalah berhajat pada wujud Allah. Ini maksud dia. Wujud makhluk dan alam, kita ni diwujudkan berhajat kepada Allah. Wujudnya Allah. Kalau tak ada kita ni tak ada Allah. Maksudnya gitu. Macam mana pula? Tapi Allah boleh ada kalau tak ada kita. Allah tu boleh berdiri dengan sendiri. Kalau tak ada malaikat semua boleh. Dia boleh buat semua benda kalau tak ada apa-apa pun. Itu sifat Allah. Hebatnya Allah. Tetapi kita tak boleh wujud kalau Allah tak ada. Ia adalah sifat mumkinat. Antara harus ada dan juga tiada. Menafikan ada wujud diri adalah salah. Mengaku diri ni wujud. Ini bahasa yang lebih dalam. Mengaku ada wujud diri sepenuhnya pun salah. Maknanya yang ini dari taksiran penyaksian batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah pada kita tak boleh cakap, bang, saya ni tak wujud bang. Habis awak tu apa? Satu lembaga. Tak boleh. Maknanya dari segi kita ini, Zahiriah ni kita wujud. Bersifat sebagai seorang sahabat, seorang kawan, hakikatnya tak wujud. Maksudnya begitulah. Hakikatnya tak ada apa pun. Kita bersedekah. Contoh bersedekah ni kan bagi duit banyak-banyak. Nampak macam kita bagi duit, keluar duit, pergi ATM, kerja dapat duit, bagi orang sedekah. Hakikatnya nampak macam bagi. Tapi sebenarnya tak ada pun. Sebab Allah berkehendak ke atas diri kita dan harta kita untuk kita memberi. Allah pilih kita. Untunglah. Maka kita minta pada Allah. Ya Allah, trilion umat manusia di atas muka bumi ini, ya Allah. Kau jangan pilih orang lain, ya Allah. Tolong pilih aku. Ataupun dalam banyak-banyak yang kau memilih, ya Allah, kau pilih aku juga. Sebahagian akan menghabiskan segala-galanya untuk jalanmu, ya Allah. Jangan kita minta pengecualian. Time sedekah je, saya tak, saya memang rakyat mahrin. Dan macam tu lah. Kita time terima, saya. Kita kenalah. Sebab memberi itu bukan pada dasar yang banyak ataupun sedikit. Memberi itu adalah pada apa yang kita ada. Tak ada duit lah Ustazah. Kedekat ada, guna kedekat. Apa yang ada? Macam-macam. Hari ni banyak. Saya tak boleh lah berdakwah Ustazah. Saya bukan pandai bercakap. Siapa suruh cakap? Saya suruh type. Contoh kan. Yang pandai menaip tu type lah. Yang ramai-ramai kawan, share link. Bagi je lah link. Kelas kita percuma. Masuk je lah. Kan? Kelas kita tak adalah berat sangat. Maksudnya kelas kalau macam saya buatnya lebih pada murajaah. Alhamdulillah kitab ni saya khatam 3 kali je. Maksudnya 4 kali 5 kali. Barulah dapat keizinan daripada seorang guru untuk menyampai. Kan? Alhamdulillah. Dapatlah. Tapi nak mengajar tu tak pandai juga. Bodoh juga. Tapi kongsi-kongsi lah. Sebab tu kat sini kalau tengok ramai yang revisionnya. Azirah boleh hurai. Kak Pak Izzah lagi lah. Kan kalau saya tak faham tu hurai lah.
Kalau saya kata okay, minggu depan saya tak ada. Okey Kak Faizah tolong ambil sekejap untuk murajaah. InsyaAllah. Maksudnya macam tu. Masya Allah, Ustazahnya macam tu Ustazah. Kan saya tutup kitab kan. Kan maknanya kita berkongsi Nota sama-sama. je penuh. Ulang kaji pun pelik apa aku tulis ni. Rupanya tulis banyak. Tulis banyak. Balah. Itu yang suka menulis. Kalau tak tulis tidur. Saya ada seorang sahabat dulu. Masa saya belajar di Damansara, ambil sijil, pensijilan. Saya ada seorang kawan. Memang saya teringat kat dia. Kalau datang kelas, dia lah paling awal. Lepas tu pen dia banyak. Ni kita cerita saja berlawak. Pen dia banyak. Merah, hijau, biru, kelabu. Selalu dia. Dia kalau ustaz tu cakap kan. Pertama dia suka sebab ustaz tu handsome. Itu satu lah. Kalau ustaz handsome, wah awal lah dia. Dia mesti, kak, ustaz lah, ustaz lah. Dia macam tu lah kan. Bersemangat lah dia nak belajar ni. Ambil tempat duduk depan sekali. Tulis. Apa ustaz tu cakap, tulis. Dengan highlighter, highlight. Saya ni jenis sampai lambat. Sampai lambat kadang-kadang ustaz dah start setengah kelas. Saya pun kadang-kadang, okey, kita orang selalu macam ni, bila habis kelas kan, kita orang akan pergi minum. Sebab saya suka macam revision. Kadang-kadang saya macam, minum lah kejap. Minum, masa minum tu lah cerita. Ustaz ni cerita, kita revision lah balik kan. Oh ini kan. Kalau kita dulu, perasan tak kalau kita kos-kos ambil kelas kursus kan ada tea break. Tea break tu kan saja-saja so minum sampai kembung kan Wah, pergi kursus 7 kali makan. Kita pun tea break minum sampai macam mana. Tak. Tea break tu sebenarnya, kenapa dia ada? Pertama nak release otak kita. Kemudian bila kita minum tu, kita bual dengan kawan kita nak cerita apa yang kita belajar tadi. So kawan saya ni nota bukan main lah. Sekali saya kata, tadi ustaz tu cakap pasal ni saya tak faham. Cuba awak hurai. Dia pun cakap, tak lah kak, saya pun tak faham apa saya tulis. Punya nota dia penuh hijau biru kelabu kan. Saya macam yelah. Sebab tu saya suka berlawak sebab dia suka menulis kan. Dia tulis-tulis dengan highlight dia merah, biru, kelabu. Color-color lah dia punya. Saya pun kadang-kadang tengok dia menulis kan. Kita ni nak tulis apa dalam hati, tulis lah point-point macam tu lah. Sampai pen dia habis dah. Awak pen saya juga dia tibai je. Ambil pen dia tulis lah. Sungguh-sungguh lah. Tapi itu memang pengalaman belajar dengan dia tu memang kelakar lah. Best lah sebab dia habislah kelas sebab dia suka dengan ustaz tu kan, dia datang awal kan. Ustaz handsome tak, ustaz handsome. Saya kata nak ke nombor 2? Taklah, tapi kadang-kadang pemangkin. Tak adalah kita gatal-gatal macam tu kan. Gila pandang ustaz pandang tunduk tahu semua kan. Maksudnya macam tu pemangkin untuk kita. Ya Allah ustaz leleh-leleh. Apa ustaz tu cakap tu tak faham lah kan. Tak salah tapi janganlah melampau-lampau maksudnya kan. Sekadar kita tahu batas. Nakal-nakal. Begitulah dalam keceriaan kita belajar. Tak ada nak stres sangat kan. Kena roti canai kan. Macam kita pergi Abdullah Jahar. Lepas tu kena baby crab. Hilang huru-hara. Sebab itulah Allah dia bagi keceriaan. Sebab agama Allah ini kalau kita belajar ilmu dia berat. Kita nak faham, aduh ya Allah. Dah lah nak faham, lepas tu nak ikut lagi. Lepas tu macam saya bukanlah mengambil satu pendekatan yang kejat nak habis kitab awal tu, memang tak. Memang bukan dalam revision saya. Ustazah, berapa kitab ni seminggu boleh habis? Minta maaf. Maknanya baik saya baca. Baca, faham. Tidak faham, tak faham. Kita murajaah sama-sama supaya mengalir kefahaman khususnya buat saya. Bukanlah sebab orang lain. Maka itulah sebenarnya hakikatnya Allah. Kita ni penceria je. Asbab musabab. Allah ini berkehendak. Allah mencipta segala alasan untuk diri kita. Kalau dia tak nak, Allah boleh cipta alasan. Kalau dia nak, dia juga cipta alasan. Alasan juga Allah cipta. Tak boleh masuk kelas sebab apa? Cirit-birit. Allah tak nak kita dalam kelas tu sebab tu dia bagi kita cirit-birit. Kalau Allah nak kita masuk dalam kelas tu, apa pun alasan cirit-birit ke, duduk kat dalam kelas tu. Macam mana? Kadang-kadang kita, ya Allah dah lah kena cirit-birit ni. Buat macam mana? Mak saya pula suruh saya hantar. Macam mana gaya? Kan? Berkehendak. Maka kita minta pada Allah ihsan kita. Ya Allah, ihsanlah aku. Ya Allah, pilihlah. Minta pada Allah, Allah gunakan sehabis-habisnya untuk diri kita. Masa kita, kederat kita. Apa lagi? Kalau ada ilmu kita, harta kita. Habis.
kereta kita, rumah kita, kitab kita, semua minta Allah gunakan sehabis-habisnya pada jalan Allah. Allah Akbar, ya Allah. Bukan senang. Sebab itulah dunia. Dunia sebagai satu tempat ujian untuk kita lepaskan segala-galanya. Sebab Allah akan tanya, kereta besar-besar tu buat apa? Allah akan tanya, kau bawa pergi mana? Tak payah cerita lain lah. Depan Allah, mulut terkunci. Ni jadi saksi. Kulit ni. Nak cakap apa? Kulit. Kulit menjadi saksi. Dia bercakap apa yang kita buat. Tak lagi tang mana masa tu. Adakah amalan-amalan kita yang kita dok buat ni boleh menghapus segalanya? Tak. Maka minta pada Allah. Ya Allah, kau dah bagi aku kefahaman, kau berikan kepada aku kekuatan untuk teruskan, ya Allah. Orang raya kita raya, jangan orang raya kita nangis. Raya-raya lah. Tapi jangan melampau-lampau raya. Sampai lupa. Tak? Lupa macam mana? Orang raya 30 hari, awak 31 hari. Allah, terlupa Ustazah. Macam tu. 35 hari raya. 35 hari. Sambung dengan raya haji. 365 hari. Nampak? Kita Allah tak marah. Tetapi Allah suruh kita sering beringat. Amalan-amalan kita bulan puasa tu, adakah istiqamah sampai hari ni? Allah. Ikut Allah laknat kita. Tak boleh buat tu solat tasbih tu. Kita Masya Allah buat setiap hari 10 malam terakhir. Sebab tu saya cubalah untuk buat seminggu sekali. Berat sangat seminggu sekali kita pergi bulan, sebulan sekali. Kena buat supaya Allah tak laknat kita dengan amalan di bulan Ramadan. Tu kita tak nak. Sedekah ceria. Solat tasbih? 4 hari bulan. Akak tak ada. Saya musafir. Kita online pengeras dia biasalah. Boleh Ustazah online ni? InsyaAllah boleh? InsyaAllah. Time sama ke? Alah, Singapura bukan Sweden Ustazah. Bukan Sweden Akak kalau bawa saya tu insyaAllah lah time dia sama. Tapi kalau akak tak bawa tu macam tak sama je time. Jom. Ada kosong ni. Ada kosong InsyaAllah. Okay, InsyaAllah nanti kita akan buat pada 4 hari bulan bagi siapa yang berkelapangan. Nanti akak request pada Kak Sheila. Sebab Kak Sheila kat rumah. Nanti tanyalah dia kalau dia nak buat online. Mana tahu boleh sama-sama. Masih lagi kita buka. Hari Ahad pun ada rumah Kak Raha insyaAllah. Jemputlah. InsyaAllah. Maka untuk kitab itu sekadar itu saja kita tangguh sehingga pada muka surat 30. InsyaAllah nanti minggu hadapan kita masuk pada muka surat 31. Kalau ada yang rasa Ustazah boleh tak saya ingin nak menyampaikan, silakan. Kita sama-sama murajaah. Zira tu senyum je. Kan mana tahu kan dia nak sampaikan saya test ke macam tu. Macam Kak Faizah dia banyak lagi nota dia minta kongsi nota lagi. Ya Allah. Jangan pening. Saya tak ketam lagi Ustazah, tak ketam lagi. InsyaAllah kita sama-sama. Maka insyaAllah sekadar itu saja. Saya maaf atas salah dan silap. Terkasar yang baik itu datang pada Allah. Kurang datang daripada saya. Maknanya moga-moga Allah berikan kepada kita kefahaman. Moga-moga Allah hindarkan kita daripada kaum-kaum Mu'tazilah, kaum-kaum Qadariyah, kaum-kaum yang tidak seangkatan dengan ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah.